Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Pada hari ini kami akan bawakan sahabat-sahabat semua untuk melawat jamarat. Ya, kita akan tengok persiapan haji untuk tahun 2020 ini di jamarat. Okey, jadi ini adalah bangunan jamarat ya. Ya, ini antara kemudahan yang ada di jamarat ya. Sini kita tengok ada luxury carts ya yang membawa jemaah untuk pergi melontar. Kalau kita tengok di sini ya, banyak ya, carts ni banyak. Jadi untuk jemaah yang uzur kan, yang tak mampu untuk berjalan, boleh menggunakan carts inilah untuk melontar. Apa maksud jamrah ya? Jamrah maksudnya batu-batu kecil, manakala jamak bagi jamrah adalah jamarat. Okey, jadi inilah maksudnya jamarat. Hari ini kami akan bawa sahabat-sahabat sekalian ke tingkat bawah sekali. Ya, kami difahamkan tingkat ni biasanya yang datang untuk melontar adalah orang-orang kenamaan begitu ya. Sebab kita ni biasanya kita melontar di tingkat yang lain ya. Biasanya jemaah Malaysia di tingkat 3. Ini bangunan jamarat. Baik, alhamdulillah sekarang kita dah sampai ke Jamrah Aqabah. Ya, ini adalah Jamrah Aqabah di mana jemaah haji akan mula melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Ya, di sinilah. Okey, Jamrah Aqabah ni luas ya. Sekarang dia dah melalui fasa-fasa pengubahsuaian ya, Jamrah Aqabah. Okey, kita tengok apa yang terdapat di dalam ya, di dalam lubang Jamrah Aqabah ni. Okey, kau boleh lihat ya, ini bahagian dalam. Kalau di musim haji penuhlah ya dengan batu yang dilontar, batu-batu kerikil. Sekarang dalam persediaan untuk haji tak berapa hari lagi ya, tahun 2020 ini telah dikosongkan semua ya, tak ada apa-apa kalau tengok situ ya. Semua batu telah dikeluarkan menunggu untuk 10 Zulhijjah untuk melontar jemaah haji akan melontar di sini ya. Biasanya selesai melontar di Jamrah Aqabah ni, jemaah haji akan baliklah ke kemah Mina untuk berehat sebelum melontar semula keesokan hari di ketiga-tiga jamarat ini ya. Okey, sekarang kita akan pergi ke seterusnya Jamrah Wusta. Jamrah Wusta. Jarak antara Aqabah ke Wusta ni lebih kurang dalam 190 meter. Ya, kalau mengikut bacaan saya tu memang dalam lebih kurang 150 meter. Okey, ini Jamrah Wusta. Okey, manakala yang di hujung sekali adalah Jamrah Ula ya, ataupun dikenali juga sebagai Jamrah Sughra. Okey, ini dia. Baik. Jadi pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah ya, jemaah haji akan mula melontar bermula daripada Jamrah Ula ya, seperti mana yang sedang kami berjalan sekarang ni. Ni Jamrah Ula ataupun Jamrah As-Sughra. Ula ataupun Sughra. Tujuh biji batu kerikil ya akan dilontar setiap sebiji demi sebiji ya, satu demi satu. Dan selesai melontar di Jamrah Ula, okay, para jemaah haji akan menghadap ke kiblat ya dan berdoa di situ. Itu sunnah yang Rasulullah lakukan. Kalau kita tengok di sini ada arah kiblat. Okay, kita akan menghadap kiblat dan terus berdoa di sini. Doalah selama mungkin yang kita mampu ya, insya-Allah. Itu sunnah yang Rasulullah lakukan. Seterusnya jemaah akan bergerak ke Jamrah Wusta. Perkara yang sama juga dilakukan ya, iaitu dengan 7 biji lontaran batu kerikil dan seterusnya menghadap kiblat dan berdoa.
Jarak di antara wusta dan ula ini lebih kurang 150 meter sahaja. Ya. Okey, ini Al-Jamrah Al-Wusta. Okey, dan akhir sekali jemaah haji akan terus bergerak ke Jamrah Aqabah. Ini Jamrah Aqabah dan melontar 7 biji batu kerikil satu demi satu, dan ia mengakhiri kerja melontar pada hari tersebut, ya, dan diulangi pada hari ke-12 dan seterusnya ke-13. Jadi ini adalah keadaan di Jamarat beberapa hari menjelang kepada hari wukuf di Arafah, ya. Kosong je lah, ya, tak ada orang di sini sebab kerja-kerja pembersihan sedang dijalankan lah untuk menyambut Buyufur Rahman yang akan masuk beberapa hari lagi, insya-Allah. Melontar di Jamarat ni adalah merupakan termasuk dalam wajib haji. Ia tidak membatalkan haji, ya, kalau kita tidak melakukannya, tapi dikenakan dam, ya, kita kena bayar dam. Baiklah, selesai melontar, jemaah haji akan ini walking direction. Jadi sekarang ni satu hala saja, jadi kita tak boleh melawan arus, ya. Walking direction kita ke arah satu hala sahaja. Selesai melontar, ya, di Jamrah Al-Kubra ataupun Jamrah Aqabah, para jemaah haji akan pulang ke kemah masing-masing lah untuk berehat menunggu hari keesokan harinya, insya-Allah. Selesai melontar di Jamrah Aqabah, ya, kita akan terus pergi, ya. Kalau ikut sunnah Rasulullah, selepas Aqabah Rasulullah tidak ada doa, tidak berdoa lagi, ya, terus berjalan. Begitulah, insya-Allah. Waktu melontar adalah dari gelincir matahari, iaitu waktu Zuhur, sehingga terbit matahari hari yang berikutnya, ya. Tapi sunat di antara gelincir matahari sehingga maghrib, ya, dan maghrib. Selesai melontar, ya, kita boleh keluar dari sini. Ada banyak signboard untuk balik ke Mekah ataupun ke Mina, ya, terus ke kemah, ya, gitu. Ini salah satu laluan keluar lah untuk balik ke Mekah, ya. Kalau kita menginap di hotel, misalnya nak balik ke hotel, kita boleh terus jalan ke depan sana, ada banyak signboard, dan kita boleh pergi ke tempat yang ada bas, ya, ada transport Subco misalnya, naiki bas, taksi untuk balik ke hotel penginapan misalnya. Bagi kami yang buat haji dari Mekah ni, ya, penduduk Mekah, biasanya jalan-jalan inilah yang kita akan ikut ke tempat parking kenderaan ataupun mencari taksi atau mencari bas. Di atas bukit tu adalah signboard Mina starts here, ya, maknanya bila kita bermabit hendaklah kita masuk ke dalam kawasan Mina, ya. Kalau tidak, dia tidak dikira dalam kawasan Mina. Jadi itu pentinglah terutamanya bagi yang datang menunaikan haji secara sendiri, ya. Jadi masya-Allah, itulah nampaknya sedikit sebanyak yang dapat kami laporkan, ya, dari Jamarat berkenaan dengan tata cara melontar serta tinjauan kawasan Jamarat yang terkini, insya-Allah. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.